kita labelkan dulu yang dekat atas persamaan yang pertama, yang kedua ialah persamaan yang kedua. Okey, jadi kita kena pilih salah satu yang mana kita kena pilih variable yang depan dia satu. Bukan nombor lain, depan dia satu. Jadi yang depan dia satu ialah X je lah. X ni. X yang ni. Okay, so kita pilih equation yang kedua dan kita jadikan dia sebagai equation yang ketiga. So apa yang kita buat, 5y tu kita pindahkan dia jadi negatif 5y. Okay, so seterusnya gantikan subs, yang ni nombor 3. 3 ni dalam 1. Kenapa kita ambil 1? Sebab 2 kita dah guna dah. Okey, jangan ambil 2, jangan ambil 3 ganti dalam 2. Nanti kita akan dapat kosong, cikgu tak salah cikgu lah. Jadi kita kena ambil equation yang lain yang kita tak guna lagi. Okey, lepas tu ambil balik yang 1. Okay, 5x. X kita gantikan negatif 4 tolak 5y tambah 3y sama dengan 24. Okay, lepas tu darab. Yang ni darab ke dalam. Jadi kat sini dapat negatif 20 tolak 25y tambah 3y sama dengan 24. Okay, betul tak? Okay, salah apa setakat tu betul Okay, seterusnya kita susun yang mana yang ada y kita letakkan dekat y, mana yang tak ada y kita letakkan sebelah kanan. Jadi kat sini negatif 25y tambah 3y sama dengan 24 tambah 20. Jadi negatif 20 ni kita pindahkan dia jadi tambah 20. Okay, lepas tu operasi lah. Negatif 25 tambah 3y ialah negatif 22y. Betul kan? Okay, lepas tu tambah 24 tambah 20. Dapat 44. Ryan, boleh kesan tak kamu salah kat situ? Boleh. Boleh? Okey. Jadi kamu tulis tersilap, tulis tambah Okey. So, seterusnya 22 dengan 44 ni kamu bahagi dengan 22 Bahagi dengan 22. Ataupun 22 tu kamu nak bawa turun pun boleh. Tak ada masalah. Okay, jawapan dia tetap sama. So, jawapan untuk y cikgu tulis kat atas sama dengan 2. Okay, y tak boleh ada negatif. Jadi, negatif kena pindah. Y sama dengan negatif 2. Dapat tak? Okay. Dia, okay, bukan cikgu sebutkan dia punya ni. Dia silap dekat masa nak pilih equation tu. Betul tak? Equation yang pertama tu. Equation yang ketiga, cikgu rasa dia tersalah dekat situ. Masa nak pilih equation. Okay. Jadi, kalau kamu nak pilih equation, pastikan kamu pilih yang tak ada nombor dekat depan. Ataupun pilih yang ada nombor 1 dekat depan. Itu lebih senang lah untuk selesaikan. Okay. So, y kita dah dapat. So, kita cari x. X ialah kita ganti saja yang dalam 3 ni. So, kita terus dapat lah. 4 tolak 5. Y tadi dapat negatif 2. So, dapat negatif 4 tolak tambah 10. Betul kan? Okay. So, x dapat 6. X dapat 6, Y dapat negatif 2.
Okay, boleh? Dapat? Okey. Jadi kebanyakannya cikgu rasa kamu dah boleh buat dah soalan ni dalam bentuk penggantian. Dah boleh buat dah. Okey, so soalan nombor 4 dengan nombor 5. Okey, nombor 4 cikgu rasa kamu boleh buat dah. Kamu dah boleh buat dah kan? Okey, cikgu nak sentuh yang nombor 5. Okey, so nombor 5. Okey, tengok nombor 5. Nombor 4 kamu buat sendiri Okey, nombor 5. Kalau kamu perasan, tak ada variable yang ada nombor 1 dekat depan. Betul tak? Tak ada. Jadi apa yang kita kena buat adalah macam ni. Okey, tengok Okey. So kita boleh pilih salah satu mana-mana yang kamu suka. Jadi kalau cikgu suka yang nombor 1 lah. Ke nombor 2. Nombor 1. Okay, ni question pertama, ni question kedua. So yang nombor 3 ialah Yang question pertama, cikgu nak jadikan X sorang-sorang. So tak jadikan X sorang-sorang, mula-mula 1 tambah 3Y jadi 5X. X nak jadi sorang-sorang, jadi kena 5 ni kena bawa turun bawah. Jadi X sama dengan 3Y per 5. Ini penting. Ini baru dapat 3. Okay. Kena bagi X tu sorang-sorang. Samalah macam nombor 3 tadi. Okay. Lepas tu, gantikan sub 3 dalam 2. 3 ni. 3. Okay. Gantikan 3 dalam 2 sebab 2 tak guna lagi. So, kita ambil 4. X ialah 1 tambah 3Y sama dengan 5. Untuk kurungan tambah 2Y sama dengan 14. Okay, cikgu nak bagi tahu, cikgu rasa jalan kira dia agak panjang sedikit. Jadi, kamu tengok dan salin dulu satu-satu. Ikut urutan Sambil salin tu, kalau kamu ada soalan nak tanya, kamu lost, tanya je terus. Okay, so dapat macam ni. Okay, lepas tu buat apa? Okay, masukkan 4 ni ke dalam dengan buat operasi darab. Okay, 4 darab 1 dapat 4. Okay, 4 darab 3 dapat 12Y per 5. Okay, 5 masih dalam kurungan, tambah 2Y sama dengan 14. Okay, kita nak hilangkan 5 pula. Tadi kita dah hilangkan 4. So, kita nak hilangkan 5. So, nak hilangkan 5, mula-mula kena pergi darabkan 5 ni dengan 2. Bawa naik atas. Lepas tu darabkan juga 5 ni dengan 14. Kita bawa naik atas terus. So, dapat. Okay, dalam kurungan, masih dalam kurungan. 4 dapat 12Y. 5 tambah 5 darab 2, 10Y. Sama dengan kenapa? Okay, 14 darab 5 berapa? 70. 70. 5 kat bawah tu dah hilang dah. Sebab kamu dah darab dengan 14. So, bila kamu darab dengan 14, dia hilang. Okay, seterusnya
kita hilangkan dia punya kurungan. Jadi 4 tambah 12Y tambah 10Y sama dengan 70. So dekat sini kamu dah boleh selesaikan dah. Betul tak? Dah boleh selesaikan dah kan? Bawah tu. Cikgu letak kat tepi. So 12Y tambah 10Y sama dengan 70 tolak 4. Dapat 22Y sama dengan 70 tolak 4. 66. So 66, 22 ni bawa turun bawah. Okey, anak panah tu tulis juga Nanti kamu tak tahu pula macam mana nombor tu boleh turun bawah. Okay, 66 bagi 22. Bagi 22, 3. Dapat Y3. So X boleh cari dah lah. Okay, setakat tu ada apa-apa soalan tak? Tengah salin Okay, salin dulu. Okay, so Y dah dapat. So kita gantikan sub. Y sama dengan 3 in 3. Question nombor 3. So X sama dengan 1 tambah 3 dalam kurungan 3 per 5. So S dapat 3 darab 3, 9 tambah 1, 10 bagi 5, 2. Dapat. Okay, dah set dah. Okay, ada apa-apa soalan? Tak ada? Susah ke? Hello, Assalamualaikum. Kamu masih ada di sana? Amna dapat tak? Nana dapat tak? Ryan? Dapat? Tengah salin. Okay. Faham sikit. Dia kalau nak faham lagi, kamu kena buat sendiri. Okay, tapi guna soalan lain. Yang ni cara panjang sebab dia tak ada X tu tak ada yang satu yang dekat depan ataupun Y satu yang dekat depan. Tapi kalau kamu jumpa soalan yang macam tu yang ada satu kat depan, macam soalan nombor 4, soalan nombor 1, soalan nombor 2, soalan nombor 3, yang tu senang. Senang untuk kamu. Next level kamu dah pandai yang itu, kamu try buat nombor 5. Cari soalan yang macam nombor 5. Lepas tu buat. Cara sama je. Kalau kamu perasan, kalau kamu tengok lah. Cara sama je. Okay, settle. Boleh lagi?
Okey. Boleh tak kalau sempat tak rasanya? Cikgu nak masuk penghapusan ni. Okey, dah habis dah. Habis dah kan? Okay, so next step kita nak buat kaedah penghapusan. So kaedah penghapusan ni dia senang lagi sebenarnya. Tapi kamu kena faham betul-betul dia punya step lah. Dia punya konsep dia lah. Okay, boleh? Okay, so jom kita tengok kaedah penghapusan. Kita tengok soalan nombor 1. Okay, apa tu penghapusan? Elimination. Okay, elimination, kamu kena hapuskan X ataupun Y. Dengan syarat X dengan X tu ataupun Y dengan Y mesti sama. Mesti sama. Okay, so kita tengok. Boleh ke? Tengok latihan mantap nombor 7 ni. Muka surat 12. Boleh ke? Jangan senyap je. Bagilah respon. Boleh ke? Boleh. Boleh. Okay. Boleh. Okay, so jom kita tengok kaedah penghapusan. Soalan nombor 1. Nanti jangan apa kamu rasa, kamu nilai sendirilah yang mana yang lebih senang. Okay, soalan nombor 2, X tambah Y sama dengan 12, X tolak Y sama dengan 2. Okay, mula-mula kita tengok dulu mana yang sama. Okay, sama dia contohnya 2X, yang bawah dia X kan? So tak samalah, atas 2, bawah 1. Okay, kalau Y, dua-dua sama sebab atas 1, bawah pun 1. Okay, dekat sini kita tak perlu lagi tengok simbol lagi Kita tengok nombor yang dekat variable dulu. Okay, so yang ni 2x tambah y sama dengan 12. Okay, lepas tu x tolak y sama dengan 12. So kita nak kena pastikan x, y. Dia punya kedudukan dia atas bawah. So dekat sini dia dah sama dah. So tak payah pening lah kan. Okay, so tengok sini yang X dulu. Okay, X dia tak sama. Tak sama, kita tengok yang Y pula. Okay, Y pula sama. So kita nak hapuskan Y. Okay, so kita letak nombor 1 kat sini supaya tak pening. Okay, 1Y, 1Y. Keluarkan 1Y negatif 1Y letak tempat kosong, lepas tu negatif Y, negatif 1Y. Mesti dapat kosong. Sebab elimination, kita kena hapuskan, kamu kena dapat kosong. Kosong tu kira hapus lah. Nombor tu dah tak ada lah. Okay, so 1Y, operasi apa, lepas tu negatif Y untuk jadikan dia kosong. 1Y, operasi apa, tambah ataupun tolak, negatif Y sama dengan kosong. Yang mana yang sesuai? Tambah ke tolak? Untuk jadikan dia kosong. Tambah. Tambah. Okey, jadi kat sini kena buat tambah. Okey, tambah tu kamu nak letak mana dalam equation ni? Okey, kamu buat kurungan besar-besar kat sini, buat tambah kat luar. Dah. Okey, kita buat sama dengan. Sama dengan. Okey. Kita buat satu je lah. Buat atas ni. Takut ada jalan kira lagi. Okey. 12 tambah 12. Biasa kalau kita tambah daripada belakang kan? Okey, kita tambah yang 12 dulu. 12 tambah 12 jadi 24. Okey, sama dengan. Okey, tadi kita dah jawab kan? Jadi kita boleh hapus lah. 1Y tambah negatif Y dapat kosong. So padam terus. Potong macam tu. Okey, 2X tambah 1X. Jadi 2 tambah 1. 3. Jadi 3X. Y dah tak ada dah. Jadi kita boleh dekatkan lah. Macam tu. Boleh? Okay.
Tapi cikgu nak buat luar jauh. So tinggal 3x sama dengan 24. Okey, so kita nak cari x. Jadilah 24 bahagi 3. Sebab 3 tu kita bawa turun bawah. 24 bahagi 3 dapat 8. Jadi x sama dengan 8. Faham? Boleh terima tak? Penghapusan yang paling penting lah cara dia. Okay? So x kita dah dapat, so kita cari pula y. Y dia tak hilang terus Ini kaedah penghapusan tu je yang kita jadikan dia kosong. Okay, kita nak cari y, kamu buat macam biasalah, kita buat ganti. Kita sub. So boleh ambil mana-mana, yang nombor 1 boleh, yang equation kedua pun boleh. Gantikan x dengan 8. Nak pilih mana? Nak pilih yang 2. Okay, dalam 2. Ini equation pertama, ini equation kedua. Okay, gantikan x sama dengan 8 dalam 2. So x ialah 8, tolak y sama dengan 2. So negatif y sama dengan 2 tolak 8. So dapat negatif 6. Yang ni tolak 6, tolak y. So bila dua-dua negatif, buang saja negatif. Jadilah y sama dengan 6. So dapatlah. Rasa kacang. Okey. Boleh. Okey, ada apa-apa soalan tak? Arisa tak ada. Yusuf? Ya. Yusuf ada ada benda yang tak faham ke? Tak ada. Tak ada? Boleh? Boleh faham? Boleh? Okey, kalau macam tu, kita tengok pula nombor 2. Contoh yang kedua. Okey, ini contoh pertama. Kita tengok pula contoh yang kedua. Okey, 3x tambah 2y sama dengan 12. Dengan 2x tambah y sama dengan 7. Okey, dah habis dah kan? Salin nombor 1. Okay, so kita tengok pula nombor 2 sebab cikgu nak zoom in ni, takut tak nampak. Okay, so dekat sini dia tak sama macam soalan nombor 1 sebab soalan nombor 1 kita dapat y tu sama kan? Okay, soalan nombor 2 tak ada. So apa yang kita kena buat? Kita samakan. Kita samakan. So nak samakan macam mana? Okay. Darab. Betul Afif. Kita buat darab. Okay. So mula-mula kita kena pilih dulu. Kamu nak hapus apa? X ke kamu nak hapus Y? X. Kamu nak hapus X. Tapi kat sini cikgu nampak hapus Y lagi senang. Okay. Hapus X boleh. Tapi atas bawah kamu kena darab. Kalau kamu hapus Y, kamu kena darab satu persamaan je. Okey, jadi dekat sini kamu pilih. Kalau yang ada y depan dia 1, kamu pilih yang ni. Okey, kalau x depan dia 1, kamu pilih yang bawah. Kamu pilih yang itulah yang x yang ada 1 kat depan. Okey, so dekat sini kamu pilih yang y yang 1 dekat depan. So kena darab 2. Kenapa darab 2? Sebab y kat atas, 2 kat depan. Okay, so kita darab 2. So untuk equation ni, equation pertama. Equation kedua kita buat yang baru, darab dengan 2. Okay, 2 darab 2 dapat 4x. Tambah 2 darab y dapat 2y. Sama dengan 7 darab 2 dapat 14.
Okay, ini question kedua. Ketiga lah kan. Yang ni kedua. Yang ni kedua. Yang ni ketiga. Maaf. Yang ni ketiga. Sorry. Yang baru kita buat tu yang ketiga. Yang ni yang kedua. Confused pula kamu. Okay. So, kita bawa yang nombor 3 dengan nombor 1 tu ke tepi untuk kita buat penghapusan. Macam kita nak buat hukuman pancung pula kan. Okay, kita bawa ke tepi. No, yang ni nombor 1. Okay, lepas tu ambil nombor 3. 4x tambah 2 y sama dengan 14. So kat sinilah kita boleh buat penghapusan. Sebab y dah sama. Okay. Bila y dah sama, kita keluarkan y. Okay, buat macam tadilah yang buat x tadi. Kena pilih warna lain ni. Okay. So keluarkan y yang ni. Okay, 2y. Operasi apa? 2y sama dengan kosong. Penghapusan kena kosong. Operasi apa yang sesuai untuk tengah untuk dapatkan jawapan dia kosong? Tolak. Jadi kita tolakkan dia. Okay. So bila nak tolak, buat kurungan yang bawah, buat tolak kat depan. Lepas tu buat sama dengan. Okay, dapat? Okay, so jom kita tulis jawapan dia. Mula daripada belakang, biasa 12 tolak 14. Dapat? Negatif 2. Okay, sama dengan. Okay, 2y tolak 2y. Dapat kosong. Kita potong terus. Okay, 3x tolak 4x. Dapat berapa? 3x tolak 4x. Negatif 1. Negatif 1x. Ataupun negatif x. Okay. So, bila kat sini kita dah dapat jawapan dah sebenarnya. So, dua-dua tu kita boleh potong lah dia punya negatif. So, x sama dengan 2. Dia lagi pendek lah jalan kira dia. Okay. So, kamu dah dapat x, cari pula y. Sub. X sama dengan 2. In. Okay, nak masukkan mana? Masuk je mana-mana. Question yang ada dekat dalam tu. Jangan masuk question soalan lain tak? Soalan yang sama. Okay, so X sama dengan 2. X 3. X 2 tambah 2Y sama dengan 12. Okay, jadi 6. Y 6 bagi 2. Okay, dapat tak Y sama dengan 3? Ke cikgu silap? Dapat tak Y sama 3? Dapat. Dapat, okay. Betul lah. Okay, setakat tu boleh faham kaedah penghapusan. Kamu rasa mana yang lebih mudah? Penghapusan ataupun pergantian? Penghapusan cikgu. Afif rasa penghapusan. Yusuf? Penghapusan juga. Okay, kalau macam tu okey lah, maksud kamu dah boleh faham lah kaedah penghapusan. Okay, yang lain macam mana? Nana masih menulis lagi? Masih tulis lagi. Ke dah habis dah? Dah. Oh, dah habis dah. Okay. Jadi setakat tu okay? Boleh terima? Boleh terima lagi dia? Okay.
Boleh? Asfa, Alisha, Hadi, boleh terima? Pagi-pagi pagi-pagi cuti ni biasanya orang pergi bercuti, jalan-jalan. Kamu duduk rumah buat kelas tuition. Tak adalah. Boleh Okey, faham Busan. Okey. Tak apa, kita tuition sama-sama. Cikgu pun tak ada keluar. Okey, soalan nombor 3. Okey, cuba kamu try. Kamu dah faham kan soalan nombor 1 dengan 2? Okey, try nombor 3. Cikgu bagi masa 5 minit. Sampai pukul 11.14. Kalau dah dapat X dengan Y dia berapa? Silakan kongsikan jawapan anda dekat chat. Nanti cikgu tengok. Tulis je X dia berapa, Y dia berapa. Gunakan kaedah penghapusan. Setakat ni soalan nombor 3 dulu. Asfa dah siap ke soalan nombor 3? Okey, buat nombor 3 dulu. Cikgu bagi masa 5 minit sahaja. Buat nombor 3 dahulu. 3. 5 minit. 5 minit. 5 minit. Nombor 3. Astagfirullahalazim. Okey, Yusuf. Betul. Yusuf. Afif. Afif double F di belakang. Cikgu pun ada adik nama Afif. Tapi bukan double F lah. Satu je F kat belakang dia. Afif. Asfa, saya tak faham lah cikgu. Asfa tak faham dekat mana? Asfa tak faham dekat mana? Beritahu kat cikgu. Takkan semua. Mesti sikit je yang Asfa faham dah. Bagi tahu dekat bahagian mana Asfa tak berapa faham. Arisa. Arisa betul.
Ke Azfar tak faham? Saya pun tak faham apa. Saya pun tak tahu apa yang saya tak faham. Macam tu ke? Sana cakap Boleh guna mikrofon? Mungkin guna mikrofon lagi boleh? Asfar? Asfar tadi baca doa tadi boleh? Dekat bahagian mana? Cuba tentukan dekat mana. Ryan betul? Kita ada, kamu ada 9 orang. Okay, lagi 5 orang lagi. Okay, dia X betul. Y salah. Dia half betul. Dia. Dia X betul, Y salah. Kenapa Y salah? Dia masukkan betul tak equation 1 ataupun 2? Boleh masuk X tu dalam 8X tambah 3Y sama dengan 8 boleh? Ataupun equation kat bawah tu pun boleh. Kamu half betul. Cikgu buat 1/2 betul. Separuh betul. Alisha, Hadi. Alisha boleh faham tak? Tajuk penghapusan ni. Okey Asfa, cuba dulu. Nana? Tunggu kejap. Okey. Salah dia. Bukan. Dia dah gantikan S tu dengan 1. Okay, dia ambil persamaan yang mana? Question yang mana? Yang atas kan yang bawah? Yang atas. Okay, jadi bila kamu dah gantikan X dengan 1. Okay. Jadi 8 tambah 3Y sama dengan 8. Betul kan dia? Okay, jaran yang tu dah betul dah. Kamu pusing yang tu je. Okay, cuba lagi yang dia. Okay, Alisha, yang tu negatif ke ataupun sama dengan? Ke kamu tulis X tolak 1, Y tolak 2? Nisha? Oh, sama dengan. Oh, maksudnya X sama dengan 1, Y sama dengan 2. Betul macam tu ke? Kamu tak jumpa sama dengan ke? Kalau kamu tulis macam tu takut salah lah. Nasib baik cikgu. Nasib baik tulis dalam chat bukan tulis dalam jawapan betul. Okay, X betul sama dengan 1. Tapi Y salah. Bukan 2. Bukan juga dia. Tak dapat lagi. Bukan. Okey lah. Alisha pun separuh betul.
Lisha. Okey. Macam mana dengan Hadi dengan Nana? Dengan Asfa? Hadi, Nana, Asfa? Terlebih lah 5 minit ni. Saya tak jumpa lah cikgu. Okey, kalau macam tu cikgu teruskan. Tunjukkan jawapan dia. Jadi cikgu sangat hargai kamu punya effort untuk dapatkan jawapan. Sekurang-kurangnya kamu dapat X. Kenapa X? Kenapa tak Y? Okey. Kenapa X? Kenapa bukan Y? Sebab kalau kamu tengok soalan nombor 3, Y tu sama. Sebab 3Y dengan 3Y. Ingat, bila kamu nak buat kaedah penghapusan, kamu kena pilih satu. Nak hapus X ke nak hapus Y. Dekat soalan nombor 3, cikgu dapati kat sini, kita dapati dekat sini ialah Y yang senang kita nak hapus. Sebab sama, 3 dengan 3. Hapus ni senang je, kamu buat tolak. Okey, biasanya tolak lah ataupun tambah. Dekat ni, okey. So, dekat sini kita nak hapuskan Y. Okey, cikgu nak tulis balik. 3Y sama dengan 8. Okey, 5X tolak 3Y sama dengan 5. Ikut step by step cikgu ya. Okey, so dekat sini kita nak hapuskan Y. So kita keluarkan Y ni. Keluarkan saja. So 3Y kotak kosong. Okey, kotak kosong ni kita nak tentukan tambah ke tolak untuk jadikan kosong. Okey, lepas tu negatif 3Y. Sama dengan kosong. Ingat, negatif, simbol apa-apa pun, simbol negatif, kamu kena bawa sekali dengan nombor. Okey, 3Y, kotak kosong, tolak, bukan tolak, negatif 3Y sama dengan kosong. Jadi, simbol apa, operasi apa yang sesuai untuk jadikan 3Y dengan negatif 3Y ni sama dengan kosong? Tambahlah dekat sini. Okay, sebab kalau 3Y tambah negatif 3Y, dia jadi 3Y tolak 3Y, dapat kosong. Betul tak? Kan? Okay, so kita nak tambah ni. Bukan kita nak tolak ni. Jangan ambil tolak, ambil tambah. Okay, buat kurungan dekat sini. Letak tambah. Tambah ni dengan tambah ni sama So, buat sama dengan. Okay, so kita buat tambah lah. Okay, mula daripada belakang, 8 tambah 5 dapat 13. Okay, 3Y tambah negatif 3Y. Okay, sini kita dah kira dah. So, kita hapus. So, sini nama dia hapus kat sini. Eliminate. Kita nak hapus. Kita nak eliminate Y. Oh ya, teruskan. 8X tambah 5X. Dapat 13. X. Sama dengan jangan lupa. Okay. So dekat sini kita bawa turun 13. Jadi X sama dengan 13 bahagi 13. Dapatlah X berapa? 1. Dapat tak Asfa? Dapat tak Alisha? Nana. Alisha dapat dah X sama dengan 1. Dapat tak Nana? Dapat. Boleh lah. Kenapa boleh lah, Asfa? Kenapa boleh lah? Cuba fahamkan dulu. Awal-awal ni. Ni awal-awal ni. Cikgu dah ulang lah 2 kali. Step yang sama. Cara yang sama dekat soalan nombor 1 dengan nombor 2. Tengok balik. Study balik. Check balik Okay. So X kita dah dapat. Kita ganti pula X ni untuk cari Y.
So Dia dengan Alisha check balik kenapa dapat lain daripada yang betul punya. Okay. So kita pilih yang satu. Ke kamu dapat dah? Okay. Kita dapat dah. Okay. So X kita dah dapat satu. So kita gantikan pilih yang ni lah. Okay. X tambah 3Y sama dengan 8. Okay, sama dengan 8. So, gantikan X sama dengan 1. Tambah 3Y sama dengan 8. Okay, 8 darab 1, 8 kan? Okay, bawa 8 ni ke sana. Asalnya 8 ni positif kan? So, bila kita bawa, dia jadi negatif 8. 3Y. 8 tolak 8 berapa? 0. Betul? Okay, so 3 ni bawa turun bawah. So 0 bahagi 3 berapa? 0 bahagi 3 berapa, Alisha? Kosong. Jawapannya X sama dengan 1, Y sama dengan 0. Okey, Afif. Jawapan saya sama dengan cikgu tapi cara dia jauh beza. Tak apa ke? Okey, Afif guna cara apa? Penghapusan ke? Ataupun kamu guna cara penggantian? Penghapusan. Okey, boleh tak Afif terangkan yang mana yang salah? Mana yang salah, mana yang lain? Ataupun Afif boleh tangkap gambar, lepas tu hantar kat cikgu. Cikgu boleh nampak terus. Okay. Dia dapat tak? Dia dengan Nisha. Untuk Y. Dapat. Okay, boleh faham Okay, boleh. Darat silang. Yeah, very good. Boleh. Afif dia guna darat silang. Okay, maksud dia dia samakan X. So, dia dapat 40X dengan 40S. Boleh juga, itu pun cara penghapusan. Betul. Okay. Kamu dah belajar tajuk yang ke-6 ni, Afif? Dah, cikgu. Oh, patutlah. Tera. Okey. Ada apa-apa soalan? Asfah? Boleh? Dah faham dah? Okey. 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 Kalau nombor 1, kamu tak perlu darab sebab ada yang dah sama. Kalau nombor 2, kamu kena pilih 1. So yang paling senang dekat sini adalah kamu buat darab 2 lah dekat equation yang kedua. Kalau yang ketiga, kamu pun tak payah darab. Nombor 3 tak payah darab sebenarnya. Tapi kalau nak darab pun tak apa. Janji kamu faham betul-betul lah kenapa kamu darab. Tapi untuk soalan nombor 3, tak payah darab. Okay, sebab ada dah sama. Macam nombor 1, ada yang dah sama. Okay, untuk nombor 4, cuba tengok nombor 4. Perasan tak ada yang sama. Okay, tak ada sama.
Okay, kalau kamu tengok dalam sifir 3 tak ada 2, dalam sifir 2 tak ada 3. Kenapa cikgu kata macam tu? Sebab kalau kita nak buat darab, kalau kamu darab sini, darab 3, 2 darab 3, 6 betul tak? Kat atas bukan 6, kat atas 3. So tak boleh macam tu. So tak boleh darab 1 je lah. Kamu kena darab 2-2 sekali. So bila bawah darab 3, atas kena darab 2. Gitu. Okay, boleh? Dekat sini cikgu nak hapuskan X. Okay, kita nak hapuskan X. So kita buat darab silang. Nama ni adalah darab silang tapi penghapusan lah. Dalam elimination jugalah. Okay, kalau kamu nak potong X, kamu nak hapuskan X, kamu buat bagi sama X. Okay, fokus dekat X. So jawapan untuk nombor 4, kita tulis balik selepas didarab. 3 darab 2, 6. 6X. Tambah 2 darab 2, 4. 4Y sama dengan 13 darab 2 dapat 26. Okay, itu yang pertama. Okay, yang kedua pula. 2 darab 3, 6. X. Tengok sama kan? Okay, so kita boleh hapuslah yang ni. Okay, tambah 3 darab 3, 9Y. Sama dengan 7 darab 3 ialah 21. Okay, so kita fokuskan dekat X. Oh lah, terlebih. Okay, tak apalah. Okay, jadi kita buat yang tepi tu. Okay, keluarkan 6X. Kotak kosong. 6X. Sama dengan kosong. Sebab kita nak hapuskan X. Betul tak? So kita nak jadikan iaitu kosong. So formula apa yang sesuai? Operasi apa yang sesuai? 6X. Tempat kosong. Darab tambahkan atau tolak? 6X sama dengan kosong. Tolak. Okay. So kita jadikan dia tolak kat sini. So yang besar kamu kena buat tolak lah. So tolak. Okay, tolak daripada belakang. 26 tolak 21. 5. Kan? Okay, sama dengan 4 tolak 9. Negatif 5. Y. 6X tolak 6X. Boleh potong. Hapus dia. So tinggallah Y. So Y. 5 ni kita bawa turun bawah. Jadi 5 bahagi negatif 5. Dapatlah Y dia negatif 1. Dapat dah jawapan. Jadi sekarang kamu boleh tak cari X dia berapa? Okay, cari X dia. X dia berapa? X dia 5. X dia 5. Okay. Y dia negatif 1. Okay. Okay, subs. Y dapat negatif 1 in 1 lah. Ini 1. Ini 2. Okay. 3X tambah 2 negatif 1. Ya, Asfa. Tanya apa? Saya tak faham lepas potong 6X tu. Oh, okey, okey. Asfa. Okey.
Cikgu cakap, okay. So 26 tolak 21 kamu dapat 5. Faham yang ni? Okay. Bila kamu nak buat tolak, kena tolak ke bawah daripada ke belakang lah. Daripada belakang 26 tolak 21. Dapat 5. So 4Y tolak positif 9. Dapat berapa? 4 tolak 9. Dapat negatif 5, betul tak? Cuba tekan kalkulator. Okay, betul kan? So dapat negatif 5Y. Kenapa kita tolak? Okay. Kenapa kita tolak dekat sini? Ni. Nih, tuh. Tulisan tu. Nampak tak? Bulatan warna merah tu. 6X tolak 6X sama dengan kosong. Nampak tak? Okay. Tolak tu yang dalam kotak tu. Sebab tu kita kena tolak. Sebab kita nak hapuskan 6X. Dia macam ni sebelum ni. Alah, cikgu kena ulang balik kat sini Cikgu boleh je ulang balik. Sat. Sebab nak padam ni susah sikit. Sat. Okay. So tadi kita tambah sebab dalam kotak tadi tambah. Ya, betul. Ya, betul. Yang ni. Untuk soalan nombor 3 tadi, kita buat tambah sebab tadi dalam kotak ni kita tambah. Kita nak hapuskan Y. Betul lah. Kita nak hapuskan Y. Kita nak hapuskan 3Y. Okay. Dia, untuk setiap soalan, dia lain-lain. Mungkin kita akan tambah. Mungkin kita akan tolak. Ikut kesesuaian soalan dia. Macam nombor 4, kamu nak hapuskan 6X kan? So, kita nak pilih satu operasi yang kita boleh buang 6X tu. Dua-dua. Okay, so 6X, simbol apa, operasi apa, 6X untuk jadikan dia kosong. Kosong tu lah yang hapus. Yang kita menunjukkan nombor tu dah tak ada. Okay, 6X tu dah tak ada. So, dekat sini, operasi tolak yang paling sesuai. Kalau kamu buat tambah, jadi 12X. Nombor tu tak hapus lagi. Sebab tu kita pilih tolak. Boleh? So, potong je lah. Dah habis, dah kosong tu, 6X sudah tak ada dah. Terpotong. So, tinggal Y. Okay, lepas cari Y, kamu cari pula X. Dia hapus tu yang tadi tu je. Yang 6X tu je. Tapi X kena cari nilai dia. So, dapatlah 13 tambah 2. 13 kat sini. So, dapat 15. 3X. Jadi, X sama dengan 5. Boleh? Cikgu cuba tengok balik soalan nombor 1, 2, 3, 4. Operasi yang masa kita nak hapus tu, maksud cikgu yang kat tepi ni, semua lain-lain. Itu adalah berdasarkan yang ini. Yang ini. Yang masa kita nak jadikan dia kosong tu. Yang tu yang sangat penting. Itulah jalan kira yang terpenting sekali. Kalau kamu salah dekat situ, the rest kamu boleh jadi salah semua. Okey, sudah? Soalan nombor 1 kita buat tambah. Yang ni Ni, yang ni sangat penting. Yang ni yang nak tentukan kita salah ataupun betul. Soalan nombor 2 kita buat tolak. Yang ni.
Soalan nombor 3 kita tambah. Tambah. Ini yang penting ni. Soalan nombor 4 kita buat tolak. Okey, boleh? Ada soalan lain? Ada apa-apa soalan? Tak ada dah? Okey ke semua? Asfa, boleh? Okey, Asfa boleh tak? Dah faham dah? Kenapa kita tambah, kenapa kita tolak? Alah. Okey, jadi untuk soalan yang nombor 5 tu cikgu tinggal untuk kamu buat sendiri. Kalau kamu ada macam curious, nak tanya apa-apa, bolehlah terus tanya kepada cikgu ya. Okey, so untuk soalan nombor 5 tu cikgu tinggalkan untuk kamu try buat. Kalau kamu tanya mesej cikgu jawapannya berapa, cikgu akan beritahu lah jawapannya berapa. Tapi bukan sekarang, kamu buat dulu. Okey? Okey, itu homework untuk kamu buat nanti. Okey. So cikgu nak masuk tajuk baru iaitu tajuk yang ke-7. Seperti yang dijanjikan lah. Okey, boleh? Ni tajuk yang ke-7. So kamu boleh tinggalkan dulu untuk tajuk yang ke-6. Kalau ada soalan kamu boleh simpan dulu. Nanti boleh tanyalah selepas kelas nanti. Okey, so jom kita tengok muka surat yang ke-15. Kita nak masuk ketaksamaan linear. Linear inequalities. Walaupun kamu tak belajar lagi tajuk ni, tapi cikgu nak bagi buat pendedahan lah untuk sebelum kamu masuk tajuk ni. Betul-betul dekat sekolah. Okay. So boleh? Dah sedia dah? Sedia dah? Tak rugi pun kalau kita belajar awal. Nanti kamu yang lebih faham. Tak rugi pun. Okay, boleh? Semua sedia dah ke? Ke cikgu mengajar seorang-seorang je ni? Sedia dah? Dah. Dah, okay. Okay, bab 7, linear inequalities. Maksudnya ketaksamaan. Okay, untuk pengetahuan kamu, linear ni masih lagi garis lurus. Tapi dia ada range jawapan dia. Okay, so dia tak sama. Nombor pun tak sama. So bila dalam equation tu, kita akan tulis tak sama. Ataupun lebih besar ataupun lebih kecil. Okay, ketaksamaan dia ada 4 simbol yang penting iaitu yang ini lebih besar daripada ataupun more than, lebih kecil daripada less than, dan lebih besar daripada atau sama dengan. Okay, sebab tu dia ada satu garisan dekat bawah. Biasanya kalau kita nak tulis, kita akan tulis macam ni lah. Okay. Lepas tu, lebih kecil daripada atau sama dengan. Okay, nanti cikgu terang macam mana nak guna. So sebelum tu, kita kena faham konsep macam mana kita nak guna lebih besar dan lebih kecil. Okay, so kamu tengok gambar yang di sebelah ni. Okay, yang ni bukan muka Ini bukan muka, bukan benda yang tak sepatutnya. Okay, yang ini adalah bilangan kotak. Kita terbahagi kepada 2 kat sini. Terbagi pada 2. So untuk guna lebih besar, okay, pastikan yang terbuka tu nombor yang besar. So kat sini nombor 3. Okay, yang muncung kat hujung dia tu nombor 1.
Sebab itulah yang ni 3 kotak. Yang ni nombor kecil, nombor 1. Tak kisahlah nombor tu berapa pun. Tapi yang bahagian nombor besar kamu letak dekat yang terbuka. Macam mana? Yang terbuka ni. Kalau yang kecil, kamu letak dekat muncung, kat hujung dia. Ini nombor 1. Contohlah, 3 lebih besar daripada, 5 lebih besar daripada 1. So, buatlah 5 lebih besar daripada 1. Yang nombor 5 tu yang bahagian terbuka, 1 yang bahagian dekat muncung. Itu macam mana nak bezakan lah. Okay. So, samalah dengan lebih kecil. Lebih kecil tetap dekat depan muncung. 1 lebih kecil daripada 3. Contoh lain, 2 lebih kecil daripada 10. Janji nombor besar dekat bahagian yang terbuka. Boleh faham tak dia punya simbol ketaksamaan ni? Tak sama ni. Yang ni diikut logik lah. Nombor besar dekat bahagian terbuka, nombor kecil yang kecil. Okey. Yang sama dengan tu, yang ada garisan dekat bawah. Okey, macam yang dekat atas ni. Okey, kegunaan dia pun sama. So, kita letakkan nombor besar tu dekat bahagian yang terbuka, kat belakang. Yang nombor kecil dekat depan yang muncul dia. Tu macam mana nak guna lah. Okay, kalau kamu tengok dalam keyboard kamu, pakai laptop cikgu pakai laptop. Okay, dekat tepi M tu, ada simbol tu. So, cuba kamu tekan. Kalau kamu guna laptop, semua, okay, kamu kena tekan shift, kemudian tekan tepi 5 tu. Okay, cuba tengok dalam chat. Okay, itu simbol ketaksamaan yang lebih kurang, yang kurang. Okay, cuba kamu tekan. Kalau kamu tekan, kalau kamu guna tab ataupun kamu guna headphone, cikgu rasa tak perlu tekan shift kot. Kamu boleh terus carilah dia punya simbol. Cari simbol dia. Dia jumpa. Okay. Try. Kalau tak siapa tak pernah try, cuba kamu cari dulu. Sebelah dia, tekan shift, sama juga simbol yang berlawanan dengan dia. Kalau pakai handphone atau tab, ada. Cikgu rasa ada. Takkan tak ada, mesti ada. Yang ni kot. Yang ni kurungan. Ada tak? Siapa yang pakai laptop? Handphone ke? Kita semua pakai laptop. Siapa yang pakai handphone atau laptop? Handphone ataupun tab? Cikgu tak jumpa lah pula. Kat mana dalam handphone? Ni jumpa dah. Ada Okey. Tanda macam-macam ada. Okey, nanti kamu bolehlah explore sendiri kamu punya device dan kamu boleh try lah cari dia punya simbol ni. Lebih kurang ataupun lebih besar. Okey, setakat tu boleh terima. Okey. So kamu tengok yang bahagian di bawah. Okey. So macam mana kita nak tulis dalam nombor untuk nilai lebih besar ataupun lebih kecil? Okay. So katakanlah X tu lebih besar daripada 2. Yang ni lebih besar sebab X dia duduk bahagian yang terbuka. Okay, semua tolong fokuskan dekat bahagian bawah yang muka orang tu. Okay. So kat sini dia tulis X lebih besar daripada 2.
So X lebih besar daripada 2, dia terkeluar 2 tak termasuk Dia mesti lebih besar. So contoh nombor yang lebih besar daripada 2 adalah nombor 3, nombor 4, nombor 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan so on. Banyaklah nombor dia ke belakang. Infinity. Infinity pernah biasa dengar? Infinity? Infinity Stone? Infinity War? Tiba kan. Avengers. Avengers. Cerita apa dah tajuk tu? Tu Endgame. Silap. Okay. Jadi Infinity. Infinity tu adalah nombor yang sampai hujung lah. Dia tak ada nombor yang terbesar. Dia sangat nombor tu tak ada penghujung. Tu sampai infinity maksud dia. Okay. So dekat sini, X lebih besar daripada 2, kita boleh tulis nombor tu mungkin nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6, nombor 7, nombor 8 dan sebagainya. Nombor dia ke sana lah. Okey, itu kalau X lebih besar daripada 2. Okey, cuba kamu tengok yang bawah. Okey, yang ni lebih besar ataupun sama dengan. Boleh Arisa, silakan. Okey. X yang kat bawah ni adalah X lebih besar ataupun sama dengan. Tengok dia punya dalam kotak tadi. Betul tak? X lebih besar daripada atau sama dengan. Greater than or equal to. Dekat sini, kamu kena termasukkan 2. Sebab 2 dia termasuk. Okay? Simbol yang ni adalah daripada sama dengan campur lebih besar. Okay? So dia jadi macam ni. Sama dengan dia campur lebih besar, dia jadi macam tu. Sama dengan lebih besar ataupun sama dengan. Okay? So dia termasuk nombor 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampailah ke belakang lah nombor dia. Okay. Okay, dekat sini kalau kamu perasan ada anak panah dengan bulatan. Betul tak? Okay. Kalau bulatan yang warna putih itu ialah X lebih besar daripada 2. X lebih besar daripada 2, kamu kena buat bulatan, kemudian bulatan saja. Putih je kat dalam dia. Okay, dia ada satu garisan je. So buat anak panah tu maksudnya nombor tu sampai belakang lah. Okay, ni untuk buat dekat garisan nombor. Okay, kalau X lebih besar ataupun sama dengan 2, dia ada 2 garisan. Satu yang lebih besar, satu yang sama dengan dekat bawah tu. Jadi, kita anggap kena buat 2 garisan dekat dalam. Tapi senangnya kamu color je lah, hitam kat dalam. Okay. Yang sama dengan lebih besar ni kamu kena hitamkan. Lepas tu buatlah anak panah ke belakang. Sebab dia lebih besar. Okey, boleh faham tak setakat tu? Ada soalan tak? Tak ada? Tak ada? Hello? Boleh faham tak bahagian ni? Boleh. Boleh? Afif? Boleh. Boleh. Asfa? Asfa ke tadi? Boleh. Boleh, okey. Dia boleh faham yang ni? Kita faham simbol dulu, tak kira lagi. Okey, kalau lebih besar, macam tu. Okey. So seterusnya, kita tengok yang kurang pula. Kurang konsep dia sama, cuma dia nombor dia kurang. Okey, kamu tengok yang bawah. Okey, so X lebih
Macam tu pula. Macam tu pun boleh Afiq. Macam infinity stone Okay. X lebih kurang daripada 2. Jadi bila lebih kurang, 2 tak termasuk. Okay. Kurang. X kurang daripada 2. Dia kurang. Dia tak boleh termasuk 2 lah. Okay. So start daripada nombor 1. Dia turun bawah. Kosong. Negatif 1. Negatif 2. Boleh sampai negatif 3, negatif 4, negatif 5, sampailah negatif infinity. Infinity pun ada negatif juga. Nombor tu tak terkira. Benda ni kamu tahu je lah. Tahu je maklumat tambahan. Macam infinity stone. Okay. Maklumat tambahan. Tapi kita tahulah nombor tu dia sangat ke belakang. Okay, tapi macam itulah. Okay, seterusnya. Itu kalau X kurang daripada 2. So, bila nak tulis dalam number line, kamu kena buat bulatan kemudian anak panah. Bulatan tu tak perlu warnakan lah. Biarkan dia kosong macam tu. Biar dia berlubang. Macam tu. Tak payah warna. Okey, seterusnya. X kurang daripada dan sama dengan 2. Macam yang tambah tadi, macam yang lebih tadi. So, kurang kena tambah, Allah Akbar. Kurang, dia tambah dengan sama dengan. So, dia jadi kurang sama dengan. Kurang, dia tambah sama dengan. Kurang tambah dengan sama dengan, dia jadi kurang sama dengan. Okay. Yang ni termasuk 2. So kena buat bulatan tu betul-betul atas 2. Dan ke bawah. Samalah macam tadi. Okay, setakat tu? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okay. So yang tu je ketaksamaan. Kamu kena faham dia punya simbol sahaja. Okay. Dan. Boleh Nana silakan. Okay. Dan. Kita kena dalami dia punya perkataan ni. Okay. Kalau sama dengan atau lebih, lebih besar ataupun sama dengan yang ini, perkataan kata kunci dalam penyelesaian masalah nanti adalah selebih-lebihnya, tidak lebih daripada ataupun maksimum. Yang ni kamu boleh rujuk nanti kalau kamu jumpa soalan penyelesaian masalah. Okay. Yang kedua ialah kurang, lebih kecil ataupun sama dengan, sekurang-kurangnya tidak kurang daripada ataupun minimum. Minimum ni bahasa Inggeris dan bahasa Melayu sama je. Ejaan dia. Malas nak tulis lagi satu. Okay. So yang tu kata kunci untuk lebih besar daripada atau sama dengan, greater than or equal to ataupun less than or equal to. Okay. Kalau lebih besar atau lebih kecil ni senang sikit lah. Dia lebih ataupun kurang. Ada perkataan ni. Ada perkataan lebih besar ataupun lebih kurang. Okay. So, settle orang tu. Iaitu subtopik yang pertama. So, subtopik yang kedua ialah kamu kena selesaikan ketaksamaan. Macam tadi kita cari X. Okay, kita cari X. Y tak ada lah. Dia tak ada variable yang kedua. Tak ada. Dia variable dia satu sahaja. Okay. So, dekat sini nanti kita tengoklah. Mungkin ada yang kena tukar simbol. Itu yang selalu orang tersilap sikit. Tak apa. Okay, so kita tengok muka surat sebelah. Soalan muka surat 16. Okay, sifat ketaksamaan ni ada 2 sifat. Dia ada 2 sifat. Yang pertama ialah sifat akas. Yang kedua ialah sifat transitif. Sifat akas ni converse property. Maksud dia, bila kamu bertukar,
dia punya simbol dia pun bertukar juga. Ikut dia punya nombor. Contohnya, kamu tengok dekat contoh A. Jika, contoh nombor 1. Jika 3 lebih kecil daripada 6, kamu tengok betul-betul dia punya simbol. Jika 3 lebih kecil daripada 6, maka 6 lebih besar daripada 3. Okey, cuba tengok dia punya simbol. Yang terbuka tu masih lagi dekat 6, betul tak? Bahagian yang terbuka ni. Okay, so dia change. Dia tukar ikut kedudukan nombor tu. So 6 lebih besar daripada 3. Okay, nombor 2. 5 lebih kecil daripada 7. So bila 7 duduk depan, benda tu pun bertukar. Dia ikut nombor 7. Lebih kecil, lebih besar daripada 5. Itu sifat akas. Itu sifat converse. Converse kan? Bukan converse yang kasut tu, bukan Converse ni maksud dia bertukar, conversion. Okay, so yang ni algebra punya, ada X. Jika X lebih kecil daripada 4, maka X lebih kecil, X pula. 4 dululah kan, kita nak ubah, kita nak tukar kedudukan. So 4 lebih besar daripada X. Okay, boleh? Itu sifat akas, converse. Nanti kalau tak faham boleh tanya balik pada cikgu. Okay, sifat transitive. Transitive property. Yang ni senang je. Okay, senang je. Okay. Jika A lebih kecil pada B, lebih kecil pada C, maka A lebih kecil pada C. Okay, so cuba kamu buat nombor 2 ni. Afif tak jumpa simbol. Okey lah, boleh lah tu. Okey, transitive kamu kena ambil A dengan C je. A dengan C je. Kalau berdasarkan ni lah. Ambil A dengan C je. Okey, betul dia. So dapatlah kita punya ni. Jika negatif 3 lebih kecil pada negatif 2 lebih kecil pada kosong. Jadilah 3. Negatif 3 lebih kecil daripada kosong. Logik tak? Negatif 3 lebih kecil daripada kosong. Logik tak? Cuba fikir balik. Negatif 3 kecil daripada kosong. Logik? Okay. Kalau kamu dapat logik, okey lah. Okay. So sebab kadang-kadang orang tak boleh nak fikir. Kenapa negatif 3 lagi kecil daripada kosong? Sebab kenapa? 3 kan besar daripada kosong. Kenapa lebih kecil? Itu dia lupa sebab ada negatif. So bila negatif tu dia terbalik lah. Okay, jadi kecil. Okay, nombor 3. Jika R lebih kecil pada S, lebih kecil pada 9. So kita ambil A dengan C. R. Okay, very good. R lebih kecil daripada 9. Macam mana kita nak tahu dia lebih kecil? Tengoklah dia punya simbol dia tu. Kalau dia duduk kat hujung, itu lebih kecil. Kalau dia duduk kat bahagian terbuka, itu lebih besar. Okay. So kita dah tahu dah sifat dia.
So yang tu macam selingan sebenarnya. Dia tak berapa penting sangat. Kamu nak kena tahu je benda tu. Sifat ni. Okay. So seterusnya latihan yang seterus. Okay. Kita nak isi tempat kosong ni dengan simbol lebih kecil ataupun lebih besar. Okay. Jadi cikgu rasa kamu boleh buat sendiri ni. Boleh? Boleh? Sekejap je kan? Alah, sikit je soalan. Ada 6 barisan, ada 3 kolom, 18 soalan je. Okay, cikgu bagi masa 5 minit. Mula pada sekarang. Okay, 12, 10 minit cikgu nak tahu jawapan dia. Sekejap yang ni contoh. Okay. Nombor 1 cikgu dah bagi jawapan dia. Okay, nombor 2 sampai nombor 6 tu tentukan jawapan yang sebenar. Pastikan kamu tengok nombor tu betul-betul, tak semua kolom tu dia punya simbol dia sama Tak semua. Kira dulu. Infinity War. Infinity War. Endgame. Lupa dah. Lama tak tengok. Sebelum ni tengok banyak kali dah. The Avengers. Ya ke? Betul lah. Infinity War. Fi dah siap dah semua. Okey. Sekejap, kita tunggu sikit lagi masa. Sampai pukul lagi 3 minit lagi. Nanti kamu bolehlah pergi tandas ke sementara tunggu. Nak makan ke? Boleh, boleh je makan. Tapi jangan makan benda berat lah. Makan benda ringan yang tak kotorkan tempat atau tak kotorkan tangan.
Hah, okey, dah pukul 12.10 dah. Dah siap dah? Dah siap dah ke? Nana, Asfar dah siap dah? Sekejap, sikit lagi. Sikit lagi? Okay. Sikit lagi, okey. Ani, oh dah masuk dah. Cikgu tak perasan. Anik dah siap dah? Wish. Bagusnya, siapa hantar ni? Dah siap dah? Asfar. Wow. Cikgu impress. Kamu hantar semua. Okey, bagus, bagus, bagus. Okey, so jom kita tengok. Okey, jawapan yang kamu dah buat. Okey, 2A. Negatif 12 lebih besar atau lebih kecil pada negatif 3? Lebih kecil. Lebih kecil. Okey, ini betul. Lebih kecil. Yang B? Lebih kecil. Tengok Yang C adalah lebih kecil. Okay, yang tu semua lebih kecil lah. Semua. Tulis jawapan yang sepatutnya lah. Bila tambah dapat berapa, bila tolak dapat berapa. Barulah kita boleh nampak dia punya besar ataupun kecil nombor tu. Okay, terus nombor 3. Okay, ni senang je. Lebih besar, dan lebih besar. Okay, betul. Cikgu tengok yang Asfar betul semua. Okay, yang nombor 4. Lebih kecil. Okay, yang 4 ni negatif 8. Ni negatif 12. So, dapat lebih besar. Okay, yang ni negatif 2. Yang ni negatif 3. So, dia lebih besar atau lebih kecil? Untuk C nombor 4. Lebih besar. Lebih besar. Okay. Nombor 5. Okay, mula-mula tak confuse lagi Yang ni nombor lebih besar. Lebih kecil. Lebih kecil. Betul? Nombor 5 A, B, C. Okay, Asfar betul. Okay, nombor 6. Tersilap pula. Lebih kecil. Lebih besar. Lebih besar. Asfar B silap Negatif 3 lebih besar daripada negatif 7. Ke kamu? Check balik jawapan kamu Asfar. Sekejap. Check balik. 3 lebih kecil pada 7.
Negatif 3 lebih besar daripada negatif 7. 1/3 lebih besar daripada 1/7. Okay, Afif tu semua. Okay, very good. Okay, Nana, macam mana? Boleh? Betul semua ke? Boleh. Boleh? Betul semua ke? Salah satu. Salah satu. Salah kat mana? B. B? Empat Nombor? 4B. Okay. Arisa? Ada salah tak? Ke semua betul? Ke dia pergi tandas? Right. 6B saya salah. Oh, tadi. Okay. Ryan? Salah sikit. Salah sikit. Salah nombor berapa? Yang 5C dengan 6C. 5C dengan 6C. Oh, semua dua-dua pecahan. Okay. Lepas ni, kamu dah tahulah 1/6 tu lebih kecil daripada 1/4. Macam mana kita nak buat cerita dia? Okay, katakanlah satu pizza, Ryan. Satu pizza kita potong 6. Satu pizza kita potong 4. Kamu suka makan pizza tak, Ryan? Katalah sukalah. Okay. Katalah kamu suka pizza kan. Katakanlah, okay, satu pizza kamu potong 6. Katalah pizza tu kecil je. Allah, kecil je. Halus lah. Satu pizza kamu potong 4. Kamu lapar sangat ni. Contoh kan. Kamu akan ambil yang mana? 1/4 ataupun 1/6. Contoh kamu lapar, kamu akan makan banyak lah. Nak ambil yang besar kan. So kalau kamu nak ambil yang besar, kamu ambil yang mana? 1/4 kan ambil 1/6? 1/4. 1/4. So kamu nampak 1/4 lagi besar daripada 1/6. Maksud lain, 1/4 lagi banyak. Gitu. Itu macam mana kita nak beza lah. Sebab memang selalu macam tu kalau kita nak tengok pecahan. Kalau yang pecahan tu saya bahagikan, lepas tu tengok mana yang lebih besar. Okay, yang tu pun boleh Afif. Kamu tengok bila kamu bahagikan, macam contoh kalau pecahan tu kamu tak boleh nak lukis. Contoh macam 6/12. Banyak sangat kan kamu nak lukis kan? Per 12. Ataupun 7/32. Susah kan nak tulis pecahan tu kan? Okay. So macam cara yang lebih senang, macam Afif buat, kamu buat bahagi. So 7 bahagi 32. So dapatlah dia punya perpuluhan. So dekat situ kamu bandingkan perpuluhan. Faham tak? Faham tak, Ryan? So kita bandingkan perpuluhan lah. So 1 bahagi dengan 6 kamu dapat berapa? 1 bahagi 6. 0.16. 0.16. Contoh ni kita nak bandingkan. 167. Okay, 1 bahagi 4 dapat berapa? 0.25. Okay, mana lebih besar? So, secara terang-terangan 0.25. So dekat situ ada 2 kaedah lah, Ryan. Satu kamu lukis. Okay. Satu lagi kalau tak nak lukis, malas nak lukis, kamu buat bahagi macam ni. So lagi nampak lah nombor tu. Okay. So settle muka surat 16. Alamak, ada lagi 15 minit. Macam tak sempat sahaja. Allahu Akbar. Okay, tak apalah. Kita faham yang asas dululah. Okay. Latihan mantap 9 untuk soalan muka surat 17.
Okey, yang ini adalah soalan kita nak cari X tu berapa. Okey, X tu berapa. Okey. Mungkin X dia tak sama dengan 2. Dia akan jadi macam X lebih besar daripada 2. Okay. So macam tadilah nombor yang contoh tadi, nombor yang nota tadi tu. Okay, so macam nak kira, so 2X, nombor 1 ni 6 lebih besar ataupun sama dengan negatif X. Okay, ingat tak semalam kita dah belajar tajuk persamaan linear. Kita pindahkan yang mana ada X semua pindah ke sebelah kiri, mana yang tak ada X kita pindahkan semua ke sebelah kanan. Sama juga macam ni. Okay, boleh? Okay, kita pindahkan. So negatif X kita pindahkan ke sebelah sana, so dia jadi apa? Positif kan? Okay, kalau tambah 6 kita pindahkan sana sebab tambah 6 tak ada X, kita pindahkan, so dia jadi negatif 6. Sama juga macam tajuk yang ke-6 tu. Tajuk semalam. Okay, so 2X. Okay, tolak jadi tambah X. Okay, yang simbol tengah-tengah tu, tulis balik je. Sama. Okay, tolak 6. Masa kamu ubah macam tu, ubah nombor tu terbalik, simbol tak berubah masih sama. Tapi nanti mungkin dia akan berubah disebabkan beberapa faktor. Nanti kita tengok. Okay, so kita kiralah 2X tambah 1X dapat 3X. Okay, lebih besar sama dengan negatif 6. So kita bawa 3 ni, bawa turun bawah. So dapatlah X lebih besar ataupun sama dengan negatif 6/3 dapat. Cikgu tulis kat tepi X lebih besar daripada negatif 2. Itu jawapan dia. Simbol tak berubah. Simbol masih sama tak berubah. Okay, dah. Okay, so seterusnya kita nak tulis, lukis dia punya garisan nombor. Okay, so mula-mula kamu lukiskan satu garisan, gunakan pembaris supaya lebih cantik. Okay, kemudian kamu buat satu garisan pendek dekat tengah-tengah. Buat negatif 2. Okay. So sebelum negatif 2, negatif 1 lepas tu negatif 0. Tulislah sikit. Lepas tu nombor 1, tu nombor 2. Ikutlah nak tulis berapa pun. Okay, lepas tu tulis selepas dia. Okay, ni negatif 3, negatif 4, negatif 5. Tulislah 3 nombor, cukup dah. Okay, lepas tu kita nak buat yang bulatan tu. Okay, disebabkan yang ni ada sama dengan di bawah, ada garisan di bawah. Okay, maksudnya kamu kena warnakan kat tengah-tengah bulatan tu. Okay, kemudian buat anak panah. Anak panah kena ikut arah ni. So arah ni dia tunjuk sebelah kanan kan? So kamu pun tunjuk belah kanan. Sebab X lebih besar daripada negatif 2, so belah kanan. Okay, maka ataupun dan. Okay, negatif X is, okay, disebabkan yang ni dia sama dengan, so kena sebut jugalah negatif 2. Negatif 2, negatif 1, 0, 2, titik, titik, titik. Habis. Boleh? Cikgu, Ya? sebelum 2 tu bukan ada 1 ke? Maksudnya? Allah. Okey, betul-betul. Sebelum 2 kena ada 1. Terima kasih.
Okey. Titik buat 3 kali dah cukup dah. Tak perlu buat banyak sangat. 3 kali dah cukup dah. Okey, dapat. Okey. So seterusnya soalan nombor 2. Okey, nombor 2. Dia fraction kan? Okey. So bila fraction X2 tolak X per 3 lebih kurang ataupun sama dengan 1. Okay, kita punya target kita lah kita nak buat macam soalan nombor 1. Nak pindah-pindahkan. Tapi disebabkan ada 3 dekat bawah ni, kamu kena hilangkan 3. Tapi tak boleh hilangkan terus. Kamu kena bawa dia pergi darab dengan nombor lain. Okay. So, bila kamu nak darab, 3 kena bawa naik atas, 3 ni kena bawa naik atas. Dua-dua belah. Dua-dua belah. Selagi nombor tu ada yang kat atas, kalau ada lagi tambah 3, tambah 4, kamu kena darab semua. Okay, kena darab. Tapi disebabkan yang ni ada 1 je, tak payah darab dah lah. Darab 1 je lah. Okay. So, bila darab ni, 2 darab 3, 6. Tolak X kurang sama dengan 3 darab 1, ni kena darab dapat 3. So kamu boleh settlekan lah benda ni. Okay, so pindahkan 6 ke sebelah sana. So asalnya 6 ni positif, dia jadi negatif. 3 tolak 6 negatif X. So dapat negatif X negatif 3. Dapat. Okey. Masa kita buat sebelum ni, kalau sama dengan dia punya simbol, kamu boleh buang terus kan dia punya negatif dia, dua-dua belah. Kalau negatif X ada negatif, dengan 3 ada negatif. Kamu boleh buang terus. Okey. Yang ini nombor 2 ni sama juga, kamu boleh buang dengan syarat kamu kena terbalikkan dia punya simbol. Kamu buang dia punya ni, dia punya simbol negatif X, tapi kena terbalikkan dia punya simbol. Kena tunjuk dekat 3, jangan tunjuk dekat X. Bila buang negatif, okay, terbalikkan simbol. Ini yang cikgu kata, mungkin kamu akan terbalikkan simbol. Dia akan melibatkan negatif lah. Waktu ni je. Lain jangan pandai-pandai. Okay dah. So kita lukis number line. Macam tadi juga. So tadi 3 kita letak tengah-tengah 3. So 4, selepas 4, 5, 6. Sebelumnya 2, 1, 0, negatif 1. Okay, lepas tu bulatkan, colourkan bulatan tu dekat betul-betul atas 3. Lepas tu dia ke kanan kan? So kita tunjuk ke kanan. Okay, betul. So dapatlah X, maka X ialah okay, X sama dengan, boleh buat juga sama dengan, ataupun X is. Boleh juga dua-dua. Okay, so dapatlah 3, 4, 5, 6, titik, titik, titik. Sebab dia ke sebelah kanan. Ikut dia punya arah. Hafiz silap. Silap. Dia kata X lebih besar daripada 3. Jadi bila lebih besar, nombor kena lagi besar lah. Kalau kamu pilih nombor kecil, nanti kecil lah nombor dia, kurang. Terbalik. Okay, X 3, 4,
5, 6, titik, titik, titik. Okey, boleh? Okey. Okey, dah. Okey, jadi untuk soalan nombor 3, cikgu tunjuk sedikit dalam kira dia, okey. Sebab cikgu rasa cikgu perlu tunjuk dalam kira. Okey, nombor 4 dengan nombor 5 tu cikgu rasa kamu boleh buat ke? Okey, tak apa-apa. Nombor 5 ni cikgu bagi tahu awal lah dia punya ni. Okey, 2 ni kamu pergi bawa naik atas, darab dengan ni. 7, kamu darab X dengan darab 8. Macam tu. Nanti hilanglah dua-dua. Side 7 dengan 2. Dapat tak nombor 5? Takut tak tahu nak buat pula. Okay, nombor 5. Kan kita nak hilangkan 7 dengan 2 kan? Okay, kamu bawa kan 7 tu darab dengan X, darab dengan 8. Kemudian 2 tu darab dengan negatif 4X, darab dengan negatif 3. So nanti kamu akan dapat straight jawapan lah. Terus. Okey, jadi setakat situ je kelas kita hari ni. Ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada? Betul tak ada?